Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Ya, ni yang sambung tadi ni. Kita masih dekat tajuk daya impuls dan daya impuls. Cuma kali ni saya nak menerangkan ramai yang confuse tentang masa dalam tajuk impuls dan tajuk daya impuls. Di mana yang pertama cerita tentang ikut lajak. Kalau ikut lajak yang kalau kita tengok tadi tutorial sebelum ni, ikut lajak yang dalam bahasa Inggeris kita panggil follow through. Okey, dia akan menambahkan masa. Okey, dan dia menambahkan impuls. Okey, untuk daya impuls pula, contohnya bila kita lompat, kenapa kita bengkok lutut? Okey, dia memanjangkan masa impak, tetapi dia mengurangkan daya impuls sebagai dia punya sebab. Ini yang ramai confuse. Untuk ikut lajak menambahkan masa, bengkok lutut pun memanjangkan masa. Tetapi untuk ikut lajak dia menambahkan impuls, tetapi bengkok lutut mengurangkan daya impuls. Jadi apa perbezaan antara dua tersebut? Jadi saya cerita dulu yang ikut lajak ni. Okey, ini contoh bahan ABM saya. Ikut lajak tu macam mana? Okey, contoh. Ikut lajak tu macam bila kita pukul bola kita teruskan. Itu ikut lajak. Contoh, bila bola ini saya tak ikut lajak. Nampak? Bola tu tak pergi. Bola tu tak pergi pun. Okey. Dan ikut lajak tu macam mana? Okey, bila kita nak pukul bola, kita akan pukul. Kalau kita tak ikut lajak, bola tu tak pergi. Jadi kita kena ikut lajak. Ikut lajak tu macam ni. So kita dah pukul dan kita hayunkan. Jadi ikut lajak ni dia akan menambahkan masa. Jadi kalau masa kita panjang, impuls kita besar. Bermaksud kalau maksud macam ni. Masa yang pendek macam tu je. Daya yang sama tetapi masa dia pendek je. Tapi kalau kita menambahkan masa, ikut lajak tu menambahkan masa, kita hayun lebih lama, jadi bola itu akan pergi lebih jauh dan lebih laju. Itu yang dipanggil menambahkan impuls. Contoh okey, ini saya gunakan masa yang singkat sikit je. Jadi sikit je, nampak? Dia sikit sahaja. Bola tu akan pergi tak tinggi. Tetapi kalau saya ikut lajak dengan masa yang lebih panjang, tarik sampai atas, okey, so dia akan pergi lebih tinggi. So, masa yang sikit dengan masa yang panjang, itu yang dipanggil ikut lajak. Menambahkan masa bermaksud menambahkan impuls. Itu cerita yang pertama. Dia sebenarnya tak sama dengan masa impak untuk daya impuls. Okey, letak dulu. Okey, untuk daya impuls, kita bengkokkan lutut, okey, bila kita guna span untuk memanjangkan masa impak. Masa yang dekat mana? Kalau tadi tu masa kita menghayunkan bola, dekat sini masa yang mana? Jadi saya lebih prefer kita tengok video lebih jelas. Okey? Okey, cuba kita tengok. Ada bola tu, nampak? Dia jatuh atas gel. Okey, nampak? Okey, ni telur contohnya. Dia jatuh atas gel. Okey. Tak pecah pun telur tu. Sebab apa? Okey, mari kita tengok sini. Contoh tu buah tomato. Okey, alamak, terlajak. Okey, bola tomato tu, terlalu. Bola tomato tu, okey, bila dia mencecah permukaan, saya padam dululah. Okey, saya harap ikut lajak tadi dah faham . Okey, bila buah tomato tersebut sampai ke permukaan, dia datang dengan kelajuan yang tinggi dengan momentum yang besar. Momentum besar. Okey. Jadi, bila dia mencecah permukaan, dia tak terus berhenti. Dia mengambil masa, okey, momentum besar dan sehingga berhenti. Okey, daripada momentum besar dia berhenti, maknanya ada perubahan momentum. Jadi, bila dia mencecah permukaan, adakah dia dah berhenti? Belum. Dia berhenti kat mana? Cuba tengok video. Dia berhenti dekat sini. Nampak? Dia berhenti dekat sini. Okey, jadi dari semasa dia mencecah, alamak, kat mana ni? Okey, dari semasa buah tomato tersebut mencecah permukaan, kita tengok masa yang diambil untuk dia berhenti, betul-betul berhenti. Jadi cuba kita tengok ni, tengok kepala tomato ni. Okey, sekarang ni dah berhenti belum? Belum. Dah berhenti belum? Belum. Dah berhenti belum? Belum lagi. Nampak? Belum lagi berhenti. Nampak tak? Panjang masa yang diambil untuk berhenti. Maknanya masa
untuk perubahan momentum. Masa untuk perubahan momentum daripada momentum besar menjadi momentum sifar. Berhenti tu maknanya momentum sifar. Dia mengambil masa yang panjang untuk dia berhenti sebab dia jatuh atas gel. Okey, tengok lagi dah berhenti belum? Okey, dah berhenti. Okey, maknanya masa yang dia ambil sangat panjang. Jadi kita boleh tengok video-video yang lain, semuanya mengambil masa yang panjang. Okey, bola tu bila dia mencecah, dia mengambil masa. Okey. Sama juga bola ni dia kena ada bunyi macam spring sikit. Dia mengambil masa, itu menunjukkan bahawa masa untuk impak telah dipanjangkan. Okey. Jadi penambahan masa ini mengurangkan daya impuls dan mengelakkan bola pecah ataupun kecederaan. Okey, bagaimana pula sekiranya dia jatuh? Okey, terlajak pula. Alright, tengok. Ni. Kalau tidak ada gel, maknanya masa untuk perubahan momentum daripada momentum besar, saya tak berhenti. Okey, cantik. Sekarang ni buah tomato tu dah mencecah permukaan. Okey, momentum besar. Dari momentum yang besar untuk dia berhenti, kita tengok berapa masa yang dia ambil. Sangat sekejap. Nampak? Terus berhenti. Masa yang terlalu pendek menyebabkan buah tomato ini rosak, pecah. Okey. Kalau tadi nampak dekat gel, mengambil masa berapa kali saya pause untuk dia berhenti, mengambil masa yang sangat panjang untuk berhenti, maka dia mengurangkan daya impuls. Okey, itu sahaja sebenarnya dua perbezaan antara pemanjangan masa semasa daya impuls dan juga masa yang dipanjangkan untuk ikut lajak. Masa sikit, lajaknya sikit. Masa panjang ataupun lebih banyak masa kita ambil, lebih jauh jarak kita pergi, maknanya masa dia panjang, lebih jauh lah bola ini boleh pergi. That's it. Okey, semoga membantu. Sekian, terima kasih.